Okay. Lepas tu local government commitment to sustain event production. Okay, yang ini kalau di mana kalau kita bekerjasama lah untuk dapatkan public transportation tu lah. So kita kena buat formal letter, kita kena minta yang kita nak menggunakan public transportation. Kita kalau host event tu kita kena minta penggunaan public transportation sebab kita mungkin melibatkan lebih waktu hours yang ditetapkan oleh public transportation, macam contohlah macam LRT tu kan, mungkin sampai pukul 11 kita genjakkan sampai pukul 1 macam tu. Kita minta bala budi lain. So the venue and the lodging checklist is created from the point of view for an event manager hiring an indoor venue or lodging. Use this information. Use the information in this checklist to add the relevant sustainable aspect to your own venue access checklist. Ni kira macam checklist untuk Liana lah nak buat kalau macam melibatkan nak buat event. Sebab kalau kita nak buat event skala besar, kita memang kena ada checklist. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita kena minta orang-orang yang bawah kita pun kena tu. Contoh dengan venue, dengan lodging kan, penempatan orang tu kita kena tengok, kena buat juga untuk berapa orang. Ni kalau melibatkan, kalau kita punya event tu melibatkan ada lodging lah. Tapi selalunya kalau kita buat event besar-besaran memang ada lodging. Event kita buat annual dinner pun kita ada lodging untuk yang mana staff-staff yang nak buat kena involve dengan annual dinner tu. Ini adalah macam checklist untuk untuk venue dengan lodging ni checklist lah, contoh lah. Ni contoh ni dari segi building and certification, policy, planning and staff engagement. Ni semua adalah contoh-contoh checklist yang boleh Liana gunakan lah masa kalau Liana tidak masa dah kerja nanti kena buat project event atau event ke, ni boleh digunakan. Ni contoh je, bukannya macam boleh digunakan terus. Tapi macam yang building tu dia ada ISO tau. Yang tu Liana kena study sikit lah sebab itu adalah standard certification untuk satu bangunan. Bangunan tu kalau nak lulus dia kena ada ISO. Macam tu. Sama ada ISO 14,000 ataupun ISO 20,121. Macam tu. Dia macam nombor kod ke apa so? Dia kod sebenarnya. ISO tu kod untuk pengesahan bangunan tu lah, dia ikut standard bangunan tu. Sebab every bangunan, even macam kalau yang nak tengok kan, kalau dia kecuali rumah-rumah kampung rumah-rumah kampung ke rumah sendiri atas tanah sendiri tu lain dia punya tu. Kalau macam perumahan dia ada standard ISO yang rumah tu kena ada standard, kena buat. Dia tak boleh satu besar satu kecil, dia kena standard dia. Kecuali rumah ada certain kriteria lah, rumah banglo besar tapi dia ada standard bangunan, ada standard dia, ISO dia. Macam yang nak tengok kan, bangunan tinggi tu kan, yang tinggi-tinggi KKL tu, itu sebenarnya ada standard dia. Tapi yang macam ISO 14,001 dengan ISO 20,121 ni more kepada certification keperluan di dalam bangunan tu lah. Mencukupi tak dia punya standard tu. Sebab ada bangunan tu dia tak buat ISO, dia tak ada standard. Sebab tu kalau nak pilih pun kena jaga-jaga, tak boleh main nampak tempat tu cantik menarik, boleh nak buat tapi kita kena boleh je, tapi kita kena berhati-hati lah sebab dia melibatkan yang sebelah tu pula polisi. Lepas tu nak planning sebab kita kalau nak buat event apa-apa kita kena ada keselamatan. Lagi-lagi untuk staff, lagi-lagi kalau ada injuries ke apa kita boleh claim afterwards. So ini adalah lain-lain selain daripada dua tu tadi. Ini adalah lain-lain dia macam location sebab dan juga procurement sebab macam kita kena buat event dengan lodging kita jangan jauh-jauh. Selalu kebiasaan kita jangan buat jauh-jauh lah, tapi kalau macam tak dapat itu yang melibatkan transportation punya transportation punya fees tu lah yang akan meningkat sebab kita kena ambil dia daripada jauh. Kalau macam event tu dekat tempat kita nak tu, dia mungkin kita tak payahlah nak pakai transportation, mungkin kita punya participant tu boleh datang sendiri, jalan kaki kan.
selalunya macam Liana tengok kan, kalau macam kat hotel-hotel kan ada macam selalu buat event kan, event dunia ke, event conference kan selalu, ataupun training ke. Kadang-kadang dia bagi lodging untuk orang tu at the same hotel, so senang dia just ambil mungkin daripada hotel, daripada airport ke hotel saja transportation, dia tak perlu nak bayar banyak kos lah nak pakai. Sebab tu kita kena ada checklist ni. Kalau macam Yana dah biasa buat, nanti Yana akan tahu lah macam okay, location ni betul ke tak, dekat tak dengan public transportation, senang orang nak datang kat event kita, ni checklist kita. Lepas tu boleh access by jalan kaki tak ataupun basikal. Ada tak basikal yang tempat parking basikal pun kita kena kira juga, sebab takut ada orang datang naik basikal daripada tu sebab dia tengok tempat event kan, dan what type of event yang buat. Venue tu locate close to the hotel atau tidak, ataupun hotel located close to the event venue. Ni dia senang, yang ni checklist yang kita buat lah ni dari segi location. Kalau procurement, uses environmental cleaning supplies. Ni macam ni macam barang-barang procurement, ni macam dari segi procurement, dari segi barang-barang lah, macam washable cutlery, cooking utensil. Adakah macam kita pergi tempat tu memberikan kebersihan, dari segi kebersihan dan keselamatan untuk kita pergi participant tu, dari segi barang-barang dalam hotel. Semua tu kita kena check tau benda-benda tu. Kita bukan simply nak buat event. Ni kalau tahap yang nak buat event tahap-tahap yang VVVIP, macam ada orang-orang yang sangat penting dan ternama, kita akan buat jenisnya. Kalau macam biasa-biasa macam bos kita ke, kita pun ada buat lah, tapi dia punya checklist tu lain sikit lah. Okay, dari segi air, dari segi guest room, semua ni kena buat. Kalau lodging lah, ni kalau lodging ni checklist lah. Adakah dia ada air yang cukup, bilik dia tu elok ke tak, semua kena check sebenarnya. Nak buat event tu sebenarnya tak susah, cuma nak initiate event tu dia macam ada banyak dia punya, orang kata apa, banyak dia punya prosedur lah nak initiate tu. Sebab kita plan tu, kita boleh plan, tapi nak initiate plan tu dia susah sikit. Dia bukan susah lah, dia macam ada cabaran lah, mungkin tak cukup ni, kadang-kadang venue tak sesuai yang kita nak tu, ada tapi mahal. Kadang cabaran dia macam banyak juga kan? Memang banyak, tapi dia depend pada team je lah. Sebab tu masa chapter 2 tu kan, chapter 2 tu masa kita nak memilih orang tu kan, nak memilih kita punya kualitas, kita kena ada orang-orang kita, grup kita tu kena tahu juga buat kerja dan tahu dia berpengalaman jugalah nak buat. Dia kena tolong kita lah. Kita ni kira dia macam perancang lah. Perancang, okey kita nak buat apa, kita nak buat apa kat situ. Tengok pusuk, kalau macam Liana tengok kan dalam ni kan, energy ni pun kena checklist. Kalau ikutkan tak payah pun, tapi kalau tengok pada jenis event apa. Tapi kita tak boleh cakap lah energy ni, kadang-kadang kita buat checklist pun macam tulis buat macam ni, contoh lah macam checklist ni kan, ada lighting can be control apa semua, kadang-kadang tak tentu juga, kadang-kadang dia tak ada effect pun, tapi kita just nak precautions lah, sebab kita kena tahu siapa nak datang. Event kita, okey, contohlah kalau kita buat speaker, kita buat conference, kita jemput contohnya 5 speaker untuk conference kita tu, kita kena tahu setiap seorang-seorang punya perangai untuk speaker tu punya perangai atau karakteristik dia, dan kita boleh buat kita punya checklist untuk venue dan lodging ni. Kadang-kadang ada setengah dia punya speaker tu nak ada lighting macam ni lah, kita kena preparekan betul-betul lah. Kalau macam setakat nak menumpangkan participant biasa-biasa tu, kita just bagi standard room biasa lah. Ni untuk macam VIP dia kena ada checklist yang elok sikit, yang betul-betul ni lah. Okey, ni kita cerita pula dari segi food and beverage operation. Yang ni walaupun contohlah Liana adalah ketua projek pun, tapi Liana kena tengok-tengok juga macam dari segi food, adakah preparation food tu elok atau tak, because dari segi bahagian penyediaan makanan dan operasi makanan ni kan, dia pun penting juga. Dia lah orang-orang yang akan make sure makan from breakfast, tea time, lunch, minum petang semua tu, dinner apa semua tu, dia yang akan make sure benda-benda tu
ada dan dah ditetapkan, dan makanan-makanan untuk partisipan biasa macam mana, dan VIP pun macam mana. Dia yang orang yang bertanggungjawab semua tu. Dan dia lah yang juga yang akan make sure makanan-makanan, sebab dia kena tahu orang-orang yang guest ni datang kena check juga ada allergic ke atau tidak apa semua, especially our special guest VIP semua tu ada allergic apa-apa tak, macam tu. Okey, dia tengok kalau macam tengok yang anda tengok dalam carta ni kan, dia ada macam-macam tau, macam ban packet pre-packet bottle water and use refillable cups and bottle only. Okey, yang ni contohnya ada setengah event dia tak boleh, dia macam tak suka, macam organizer dia tak suka pakai botol-botol air tu. Yang pack botol air tu dia tak suka, dia suka pakai yang air yang diserve, maksudnya kena boleh di-refill lah, macam kita dah minum, orang datang serve kita air kosong tu, ada macam tu. Ini kira macam contoh lah kiranya saya bagi ni, macam ada yang portable use portable water yang macam kuku tu kan. So ada juga ada yang bawa yang macam air yang tangki tu kan, yang macam tangki botol besar tu letak kat atas, satu tu kita tekan air tu keluar, tu pun kira ada orang pakai yang tu. Depends lah, depends pada macam mana how you serve the food and semua ni. Yang ni kalau saya cerita pun memangnya pun kalau Liana kena disiplin jugalah. Pergilah join event kan, nak buat benda-benda ni dari segi nak buat air, nak aturkan food and beverage, nak aturkan venue, nak aturkan macam mana, dia kena rasa setiap satu. Dia tak boleh kita jadi terus project manager ni orang yang dah pengalaman selalunya. Yang ni mostly yang kita nak adalah kita rasa setiap benda-benda ni. Ini contoh untuk food and beverage checklist. Dia boleh contoh je lah, boleh pakai lah nanti. Banyak ni. Okay. Dia ni yang keutamaan lah, kepentingan kalau food and beverage. Yang anda kena pasti dia adalah local and seasonal, fruit and vegetable, meat, dairy and poultry, healthy and appropriate, and seafood. Ni seafood ni depends on situation lah. Kalau ada orang, kalau kita biasanya kita akan ambil catering ataupun hotel kita. So kita kena make sure juga benda-benda ni diikut ke tak dalam checklist kita, sebab kita yang kena prepare checklist ni. Venue kita boleh tu, tapi sebelum kita venue tu kita kena tanya lah. Hotel, kalau kita minta pakai hotel tu kita tanya, kalau kita minta pakai catering kita tanya catering tu boleh tak sediakan cini. Kita kena tanya dulu baru kita tempah dia. Kalau dia tak boleh, jangan ambil dia, nanti kan menyusahkan diri sendiri. Memang boleh tempah macam tu ke? Kita boleh demand kalau macam event kan, kalau sebab kita kena cakap saya nak tempah catering ni untuk berapa ribu orang. Kalau kata untuk 1,000 ke 1,500 orang, okey, saya nak makanan di sini sebab saya ada orang yang allergic, takut ada allergic ni, ada vegetarian. Kita kena cakap, kalau dia tak boleh buat, jangan hire tu. Tapi usually kalau pergi ke hotel, kalau macam event tu melibat di hotel, selalunya dia boleh buat makanan untuk non-vegetarian, untuk vegetarian, non-vegetarian, seafood, allergic to seafood. Dia akan buatlah semua benda tu. Cuma kita yang orang yang handle tu kena notify, okey, siapa yang tak boleh makan allergic semua ni kena bagi sini, siapa yang veggie makan kat sini, kena macam tu. Sebab ada certain catering, ataupun hotel dia tak boleh nak serve certain makanan. So kalau dia tak boleh nak serve kita tu, kita kena cakap lah dengan kita punya special guest ke ataupun participant kita ke, dia tak boleh nak buat sini. Makanan kita prepare boleh makan, ada tak optional lain ni, boleh tak consider it. Sebab dia banyak jugalah kena tanya. Kalau dari segi makanan kena betul-betul tanyalah dia makanan tu makanan apa, jenis apa. Tapi selalunya kalau kita ambil event tu kat hotel tak ada masalah lah, tak susah lah. Just kita tengok lah, dia bagi kita kena pergi testing, food sampling dia.
Sebab dia akan bagi kita food sampling. Food sampling, okey, ni makan, ni breakfast, ni makan pagi, ni makan malam, macam tu. Dia akan tolong buatkan untuk kita. Ni yang tadi tu lah yang saya cakap. Kalau makanan local yang season macam mana? Fresh produce mean that is a short travel and season. Ni makanan lokal dan season yang biasa dibuat selalunya. Selalu kalau Yana pergi hotel kan mesti makanan ada, nasi lemak pagi-pagi kan. Breakfast you tengok. Macam standard biasa. Lemak, mi goreng, itu local and seasonal lah. Itu memang biasa dibuat. Kalau healthy and appropriate biasanya macam dia termasuk lah macam benda tu halal, benda tu cultural food, gluten free, vegetarian, kena banyak vegetarian. Kita tak boleh letak semua lauk-lauk saja, kita kena letak benda-benda yang sihat juga. Ini memang polisi. Bukan polisi kita nak buat event, polisi orang yang nak macam kalau catering itu sendiri pun dia ada polisi, memang kena buat ikut dia punya polisi dia, kena bagi makanan sihat, kecuali kenduri kahwin lah. Biasa kalau nak tengok kan, kalau selalu nak tengok makanan-makanan event, Liana kena pergi stay kat hotel, pergi tengok macam join event ke kat hotel ataupun pergi duduk stay malam, tengok breakfast dia cukup. Breakfast punya set tu kan macam mana. Dia bagi menu apa pagi-pagi. Selalunya Malaysia standard yang season dengan apa lokal tu mesti standard, nasi lemak, nasi goreng, mi goreng, pergi ke teh goreng, yang itu mesti ada. Lepas tu dia akan bagi western biasa, western breakfast. Lepas tu dia mesti ada letak buah-buahan, roti, apa lagi. Lepas tu ada salad-salad, itu memang kena ada. Even kalau makan lunch pun dia akan buat benda yang sama juga. Cuma lauk je lain. Apa persoalan? Tak ada, sir. Boleh saya continue dengan chapter lain? Boleh. Kan saya seorang je. Itulah sedih kan. Sampai sini dah kot kita punya ni. Kalau tidak kan saya cerita panjang-panjang kan, yang lain tak ada. Buat macam cerita lain. Macam cerita dengan, nanti kan kena ulang balik. Baik ikut standard je. Tak apalah. Sampai sini je. Nanti apa ni? Nanti saya beritahu kat dalam grup yang kita ada quiz minggu depan kena buat. Quiz tu bukan ABC Quiz saya buat macam short answer. Okey. Yang macam bagi 5 point, 5 bagi 6 point macam tu lah. Bagi macam point-point je lah. Tak payah buat macam essay kan? Tak payah. Kalau melainkan saya minta short essay kena bagi. Tapi kalau macam short answer ni more kepada bagi describe ni, list ni, macam tu lah kira ni. Okay, so sebab dia 10% kan, saya nak buat berapa soalan? 5 soalan. Buat 5 soalan sudah lah kot. Mana nak banyak-banyak. Sempat. Kena fikir 5 soalan sudah lah. Satu soalan 10 markah. 10 markah cukup lah. Maksudnya bagi 5 cukup lah. Dia tak susah. Bagi satu, lupa saya nak beritahu. Lagi satu untuk exam final nanti Liana and the gang, tak apalah sebab dia tengah rakam kan, nanti budak-budak dia boleh tengok. Liana and the gang nanti masa exam final nanti ada satu Microsoft Team tau yang exam buat. Nanti dia akan invite Liana, Brandon semua tu masuk. Lepas tu dia akan invite semua tu, dan Liana nanti masa exam tu kena buat pakai kena on Microsoft Team ni. Lepas tu dia ada invigilator tengok, ambil attendance semua tu, jawapan final semua dalam Microsoft Team punya folder tu yang exam buat untuk Liana and the gang. Answer semua? Soalan je, answer tak ada lah. Answer korang lah kena buat. Tapi kena submit semua dalam Microsoft Team. Kena submit. Dia kena on time ke atau sebagai extra masa ke? Kalau ikutkan yang exam ni 3 jam, saya tak akan jadi invigilator. Yang orang lain akan jadi invigilator. Cuma nanti masa dia, sebab sekarang ni exam final tu untuk student 1 hari 1 exam je. So
limit masa dia 3 jam, tapi ke atas consideration bolehlah nak hantar macam pukul 1 habis kan, dalam pukul 2, pukul 3 tu boleh still, boleh lagi lah nak hantar, tapi jangan lebih dari pukul 4 nak hantar tu. Okey, sir. Macam tu. Sebab kalau lebih pukul 4 nanti nanti yang exam department akan tutup tutup punya tu. Cuma Liana nanti buat macam ni lah, masuk nanti buka kamera tu kejap, bagi dia nampak Liana kan, invigilator nampak Liana for attendance. Lepas 15 minit, 10-15 tu invigilator keluar, Liana tutup lah kamera tu, tapi biar dalam group tu. Oh, tak boleh keluar terus lah? Dia tak boleh, Liana kena stay on tu 3 jam. Oh. Kena ada dalam Microsoft Teams tu 3 jam. Kau makan bateri tu. Apa dia? Kau makan bateri. Cocok lah apa tu? Charger siap-siap. Dia tak memang macam sem lepas lah. Dia tak, sem lepas tak ada invigilator kan, sem ni ada invigilator. So yang ni adalah prosedur baru exam lah, yang kena ikut lah. Itu yang minggu lepas tu sebab saya pergi pasal exam ni lah. Training dengan pasal exam, bincang pasal exam. So diorang kata nak buat macam tu, tak boleh buat apa lah. Cuma Liana, Brandon semua nanti kena on lah, 3 jam lah kena tu. Cuma kamera je off. Okay. So kamera on masa 15 minit awal je lah? Yes. Untuk ambil attendance je. Dalam pukul 10 suku tutup. Macam tu. Lepas tu buatlah. Buat exam tu. Setakat ni, nanti video-video ni macam saya cakap tadi, video-video ni nanti saya letak dalam YouTube link. Nanti saya upload, saya upload, saya share dekat dalam Google Classroom tu, link tu. Jadi apa lah. Tu je kot. Ada apa-apa soalan lagi tak? Tak. Okay. Biar kalau macam tu, saya stop recording.